Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi saya Liana Tan dan hari ini saya ingin menceritakan sedikit overview kepada anda semua berkenaan apa itu Rapid Total Recovery, ya, sebab ramai juga nak bertanya ataupun kita panggil RTR. Untuk pengetahuan anda, Rapid Total Recovery adalah satu istilah yang saya fikirkan sebenarnya dan saya menggabungkannya dengan program yang bernama IFHD. Jadi untuk pengetahuan anda, kedua-dua hashtag ini adalah satu program, ya, yang saya fikirkan setelah saya menggabungkan rujukan-rujukan daripada pakar-pakar seluruh dunia yang memfokuskan kepada hashtag reverse keputusan darah ataupun reverse blood test kita. Ya, sebagai contoh, mereka yang ada masalah darah tinggi, masalah berkenaan jantung, diabetes dan lain-lain yang berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit. Jadi bagaimana proses untuk mendapat penyembuhan dan dibuktikan dengan perubahan ke atas keputusan darah mereka. Baik, mari kita bercakap tentang apa itu Rapid Total Recovery, atau saya nak translatekan kepada bahasa yang lebih mudah difaham, ia merupakan satu program yang menitik beratkan penyembuhan, ya, secara menyeluruh. Recovery maksudnya penyembuhan, rapid bermaksudnya pantas dan total bermaksud menyeluruh. So di sini pantas bergantung kepada keadaan badan kita. Jadi bila ramai dengar rapid tu pantas, jadi adakah semua orang akan mendapat pantas yang sama? Semestinya tidak. Okey, tetapi bergantung kepada status badan anda. So, soalan yang seterusnya pula, siapa yang akan mendapat manfaat yang baik daripada program Rapid Total Recovery ini? Yang pertama, semestinya fokus kepada mereka yang sibuk. Seperti anda sedia maklum, ya, kita ada profession yang begitu banyak pada hari ini, daripada guru, polis, accountants, perkeranian, engineering. So, mereka semua berada di dalam bidang-bidang mereka masing-masing, bidang profesional masing-masing. So mereka sangat sibuk dengan kerja mereka dan juga profession tersebut. Ini menyebabkan mereka bukan sahaja tidak ada masa untuk menyiapkan, ya, menu-menu yang sihat, malah mereka juga tidak mempunyai begitu banyak masa untuk mengkaji dan mendalami elemen-elemen berkaitan dengan kesihatan. Jadi di sini kami menyajikan kepada mereka ilmu-ilmu updates, ya, yang terkini, kajian-kajian yang terkini. Yang kedua, mereka yang suka kepada ilmu. Yang ketiga, ya, mereka yang ingin menurunkan dos ubat ataupun mereka yang ingin mengelak daripada on medication, ya, iaitu satu proses yang terpaksa kita makan ubat seumur hidup kita, dan mereka yang buntu tentang masalah berat badan mereka, serta mereka yang juga terpaksa menjaga suami yang mungkin kurang sihat, anak ataupun pasangan dan ahli-ahli keluarga mereka. So mungkin mereka di sini ingin mendapat satu proses, mereka ingin mendapat satu bimbingan bagaimana untuk menjaga kesihatan ahli keluarga mereka yang mereka sayangi, dan apakah kebarangkalian untuk mereka mendapat penyembuhan ke atas insan-insan yang mereka sayang ini, termasuklah untuk diri mereka sendiri. Okay? Dan juga mereka yang terlibat dalam kerja-kerja kritikal, ya, seperti kerja-kerja yang menggunakan tenaga yang tinggi, contoh terpaksa membawa kereta jarak jauh, mereka yang terlibat dalam duduk yang lama, terpaksa melihat program komputer, terlibat dalam pembinaan softwares, terlibat dalam penjahitan. So perkara ini melibatkan daya fokus yang sangat tinggi, ya, dan juga melibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Jadi semua golongan yang saya sebut itu tadi akan mendapat manfaat yang sangat baik daripada program RTR, Rapid Total Recovery, yang digabungkan dengan IFHD itu, ataupun dengan istilah lain intermittent fasting dan hormon diet. Baik, kenapa mereka memerlukan RTR ini? So saya selalu cakap, ya,
kalau kita fikir kembali usia kita dalam jangka hayat dunia ini, ya, rata-rata purata kita kata 60 hingga 80 tahun. So kalau kita yang boleh mencapai usia seperti Tun Dr. Mahathir, ya, capai usia sampai ke 100 tahun, itu mungkin adalah bonus, ya. Tetapi rata-rata purata kita mencapai peringkat umur 60 hingga 80, kita kata secara umumnya, ya. Dan so ramai bertanya kenapa kita perlu begitu serius terhadap proses penjagaan makan ini dan sebagainya. Jadi saya selalu bagi tahu ini antara sebabnya, ya, untuk membolehkan anda di luar sana mendapat satu motivasi, ya, apabila anda mendapat, orang kata, satu big why terhadap kenapa kita perlu menjaga kesihatan kita. Yang pertama saya selalu bagi tahu ialah kebanyakan orang yang nak menjaga kesihatan menyeluruh ni hanya apabila mereka dah merasai sakit, ya, mereka sendiri dah melalui proses sakit itu, jadi mereka mulalah hayati nikmatnya badan yang tidak ada sakit, ya. Itu satu, apabila mereka mula sakit. Tapi persoalannya kalau tak mula sakit, kan, biasanya dah mula sakit tu, peringkat itu dah peringkat lewat dah. Okay? Contoh macam kanser, kalau peringkat dah sampai peringkat bengkak sakit, biasanya stage kanser tu dah merebak teruk. Okay? So persoalannya, bagaimana kalau badan baru ada petanda, kita belum ada rasa simptom yang teruk apa-apa, macam mana kita nak terus, ya, menjaga kesihatan? Kenapa kita perlu ambil tindakan untuk menjaga? Jadi saya selalu bagi tahu antara sebabnya ialah kita nak mendapat kualiti hidup. So ramai cakap walaupun badan saya sakit, saya tetap ada kualiti hidup, kan. Tapi saya bagi tahu salah satu lagi, bukan sahaja kualiti hidup tetapi lebih kepada satu bentuk tenaga yang kita ada sepanjang hari yang berkualiti. So kenapa pentingnya perkara ini? Disebabkan oleh kita nak bersama insan-insan sekeliling kita. So kalau kita perhatikan, kadang ada kes penderaan kanak-kanak, kes ibu bunuh anak sendiri, ya, anak bunuh ibu bapa mereka. So keadaan ini berlaku kerana proses penjanaan tenaga di dalam badan mungkin tergendala. Hal ini menyebabkan mereka boleh hilang kawalan, ya, mereka boleh bertindak secara luar kawalan dan boleh mendatangkan keadaan yang tidak harmoni, ya, kepada keluarga mereka. Baik, jadi anda sudah nampak secara umumnya bagaimana badan yang sakit, badan yang menghadapi masalah tenaga ini boleh membawa kita kepada kehidupan yang tidak berkualiti, dan dengan kata lain seperti kita menjadi orang yang berdosa lah, kita kata, kan, secara ringkasnya. Dan bagaimana pula kita lakukan, ya, soalannya bagaimana kita menerapkan dan membimbing mereka yang berada di dalam program RTR ini adalah kita membimbing mereka dari memantau menu makan mereka setiap hari. Kita juga buat proses soal jawab bersama mereka. Kita sediakan bank soalan. Kita memberi mereka idea ilmu untuk melakukan menu-menu kepada mereka tersebut, dan juga kita akan menyajikan kepada mereka kajian-kajian yang terbaru, ya, tidak kiralah dalam bidang perubatan, dalam bidang pemakanan, sains biologi badan dan sebagainya. Jadi saya berharap mereka yang telah memahami istilah yang saya namakan RTR ini, anda boleh klik kepada link yang anda nampak untuk terus berhubung dengan Urustia ataupun coach kami untuk mengikuti program yang pada saya satu-satunya di Malaysia yang memfokuskan kepada reverse keputusan darah. So, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.